kepada muka baru seperti saya untuk bertanding dalam PRU 15 yang lalu. Saya percaya harapan parti kepada generasi pemimpin muda terus menggundung tinggi. Saya bersama ramai muka baharu yang lain akan buktikan bahawa UMNO ini adalah parti yang tidak pernah ketandusan bakat dan kita adalah parti yang berkelangsungan. Kami yang muda, yang baharu, yang pertama kali diberikan peluang akan terus belajar dan menimba pengalaman dari semua. Saya secara peribadi telah berpeluang belajar banyak perkara, khususnya apabila menyaksikan sendiri ketenangan, kematangan dan kebijaksanaan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang ketika berunding dan mengendalikan proses pembentukan Kerajaan Negeri Pahang baru-baru ini. Pada saya, ada banyak seni dan suri teladan yang bernilai yang harus kita pelajari. Antaranya, kebijaksanaan beliau dalam mendapatkan pandangan dan membentuk muafakat di kalangan pemimpin pelbagai peringkat di Pahang. Ketegasan beliau dalam meletakkan masa depan dan kedudukan parti sebagai pertimbangan paling utama dalam segala hal. Dan kesediaan beliau untuk bertolak ansur apabila keadaan boleh memberikan kebaikan kepada rakyat dan parti dalam jangka masa panjang. Perkara tersebut adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan berbekalkan pengalaman yang mendalam serta kecintaan yang tinggi kepada parti dan rakyat. Dan alhamdulillah, berkat kebijaksanaan dan kematangan tersebut, hari ini UMNO terus memimpin negeri Pahang. Malah kemenangan Barisan Nasional di PRK Tioman baru-baru ini adalah satu manifestasi keupayaan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang dalam mengemudi jentera pilihan raya parti. Meskipun BN diramal kalah, rentetan tsunami orang Melayu pada PRU 15 yang tidak berpihak kepada kita diselang-seli pula dengan variasi fitnah yang cukup dahsyat di Alabaya. Namun dengan izin Allah, serta berkat strategi yang tepat, BN bangkit kembali dan Tioman kekal milik kita. Timbalan Pengerusi Tetap dan para perwakilan sekalian, hari ini saya ingin mengajak semua yang hadir untuk benar-benar bertanya pada diri sendiri. Apakah UMNO pada hari ini adalah UMNO yang kita kenal? Dan adakah UMNO hari ini adalah UMNO yang kita mahu kenalkan pada orang lain? Soalan ini ringkas, tetapi menuntut jawapan yang rumit. Lebih-lebih lagi jika kita tidak bersedia untuk berlapang dada dan berlaku benar kepada parti. Izinkan saya berkongsi kepada semua bagaimanakah rupanya UMNO yang saya kenal dan bagaimana pula rupa UMNO yang mahu saya kenalkan kepada orang lain, khususnya generasi muda di luar sana. Ramai yang akan melihat UMNO sebagai parti keramat, parti berjasa, parti besar yang syarat dengan kelebihan lain. Malah, semua Perdana Menteri yang pernah dan sedang mengemudi Malaysia datangnya dari asuhan UMNO. Saya akui semua itu. Dan itu semua adalah ciri baik untuk UMNO. Akan tetapi pada saya, kekuatan paling ampuh yang ada pada UMNO adalah neraca pertimbangan
dan kompas moral yang kita pegang, inilah kekuatan sebenar UMNO. Kita ada neraca pertimbangan yang baik. Kita ada kompas moral yang betul. Kompas moral yang di utaranya adalah pegangan agama dan nilai yang baik. Kompas moral yang di selatannya, keberanian yang berpasak dengan perjuangan. Kompas moral yang di timurnya, kebenaran yang tidak dipilih-pilih sesedap rasa. Dan kompas moral yang di baratnya, ada kebersamaan yang ikhlas dan utuh. Jika kita berpegang teguh dan benar kepada kompas moral ini, biar ke arah mana pun kita berputar dan menyusun haluan, insya-Allah kita tidak akan tergelincir dari perjuangan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah UMNO yang saya kenal. Dan inilah UMNO yang saya mahu angkat dan perkenalkan kepada semua yang lain. Kepada orang muda, kepada orang Melayu yang selama ini prejudis dengan kita, hatta kepada orang bukan Melayu. Saya mahu mereka melihat semua dan percaya bahawa abata yang UMNO bawa itu adalah untuk semua. Asasnya kebaikan, jalannya kebaikan, hala tuju dan matlamatnya juga kebaikan. Timbalan Pengerusi Tetap dan para perwakilan yang dihormati, walaupun saya tegaskan bahawa UMNO ini pada asasnya adalah satu gerakan kebaikan, tetapi kita mesti bersedia untuk menyuluh dengan jujur kedudukan kita sekarang. Oleh itu, perkara kedua yang ingin saya sentuh adalah tentang realiti hubungan UMNO dengan orang Melayu hari ini. Saya percaya kita tidak boleh bercakap tentang UMNO tanpa menyentuh mengenai hubungannya dengan orang Melayu. PRU 15 telah menjadi satu petunjuk yang jelas dan tegas. Ada beberapa realiti tentang hubungan UMNO dan orang Melayu yang perlu kita sedar dan perlu kita terima. Pertama, UMNO bukan lagi parti pilihan utama orang Melayu. Suka atau tidak, kita bukan parti Melayu dengan kemenangan kerusi terbanyak. Yang di luar bandar sudah mula menolak kita. Yang di bandar sudah lama meninggalkan kita. Orang Melayu sudah tidak melihat wujud sebarang ikatan istimewa dan intim dengan UMNO. Lebih cepat kita terima hakikat ini, lebih baik untuk kita. Kedua, semakin banyak parti Melayu yang muncul. Bukan sahaja semakin banyak, sebaliknya semua parti tersebut berusaha dengan gigih untuk menjadi pengganti UMNO. Ada yang mahu membenam UMNO, ada yang mahu menguburkan UMNO. Ini bermakna UMNO mempunyai pesaing yang bukan sahaja semakin besar, tetapi semakin banyak dan pelbagai. Ketiga, UMNO masih gagal untuk mendekati dan meyakinkan orang Melayu di bandar untuk memilih kita. Ironinya, UMNO adalah parti yang memodenkan orang Melayu, yang membawa orang Melayu keluar dari kawasan kampung dan luar bandar untuk menikmati pilihan hidup yang lebih baik di bandar. Namun, sehingga kini, kita masih tidak berupaya untuk menambat hati orang Melayu di bandar. UMNO mesti sedar, ramai orang Melayu di luar sana yang sudah membayangkan masa depan mereka tanpa UMNO. Ramai orang Melayu yang semakin percaya bahawa mereka tidak perlukan UMNO untuk mewakili mereka. Dan perkara ini pada saya
jika tidak diberikan perhatian secara serius dan jujur, akan memberi kesan yang sangat buruk kepada UMNO. Timbalan pengerusi tetap, para perwakilan yang dikasihi sekalian. Perkara ketiga yang ingin saya sentuh adalah tentang UMNO dan jalan masa depan. Saya ini bukanlah pakar strategi, jadi saya tidak ada jawapan dan jaminan apakah strategi dan pendekatan terbaik untuk memastikan UMNO boleh menang pada PRU yang akan datang. Tetapi saya yakin terdapat beberapa perkara asas yang mesti kita lakukan sebelum kita memeta jalan masa depan yang lebih baik. Pertama, UMNO mesti melakukan postmortem yang jujur dan ikhlas. Postmortem yang benar-benar menonjolkan di manakah kelemahan dan kesilapan. Postmortem yang memberitahu apakah kekurangan dan kesalahan. Bukannya postmortem yang dilakukan secara berlapik-lapik, yang berkias-kias, yang penuh dengan pantun-pantun dan puisi, yang bertujuan untuk menjaga air muka, yang kononnya ingin menjaga hubungan baik. Semua itu tidak akan memberi kebaikan kepada parti. Jika kita benar-benar sayangkan parti, kita mesti bersedia untuk dikritik dan ditegur. Malah dalam postmortem yang kita lakukan, kita mesti memikirkan mekanisme baru untuk mengukur dan menilai prestasi. Mekanisme yang lebih objektif, strategik dan praktikal. Kedua, UMNO mesti melabur secara besar-besaran dalam data dan kajian serta penyelidikan. Tidak rugi mengutamakan ilmu. Apatah lagi untuk sebuah parti yang hidupnya berteraskan masyarakat yang sedang berdepan dengan pelbagai enigma dan dilema. Dengan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat hari ini, UMNO mesti jadi parti yang mempunyai idea dan cadangan penyelesaian. Apa penyelesaian kita untuk isu kos sara hidup? Apa cara UMNO untuk bangunkan kembali ekonomi yang lembab? Apa cadangan UMNO untuk berhadapan dengan perubahan iklim? Malah, dengan melabur secara besar-besaran dalam data dan penyelidikan, kita akan dapat mendalami banyak perkara kritikal. Misalnya, mengapa orang Melayu yang melihat diri mereka sebagai progresif, sebagai generasi baru dan yang tinggal di bandar menolak UMNO habis-habisan. Ringkasnya, UMNO mesti mempunyai pangkalan data dan sistem pengurusan ilmu pengetahuan yang moden dan mantap. Kita tidak boleh terus-menerus membuat keputusan secara membuta tuli atau meneka emosi dan sentimen masyarakat berdasarkan pemerhatian, culaan atau dengan sekadar membaca beberapa komen di Facebook, Twitter ataupun TikTok. Lebih penting, apabila kita mempunyai data dan dapatan hasil pelbagai kajian, kongsikan dengan semua peringkat kepimpinan. Ia bukan untuk disimpan di bangunan ibu pejabat UMNO semata-mata. Ia mesti dipastikan turun dan sampai untuk dihadam dan dimanfaatkan oleh semua peringkat parti. Ketiga, rombak cara kerja lama, cari strategi baru. Masa untuk bertindak secara sehala sudah tamat. Parti mesti bersedia untuk mengambil pelbagai pendekatan yang berbeza-beza dalam mencapai sesuatu matlamat. UMNO mesti meneroka navigasi dan jalan baharu dalam segala yang kita lakukan dan usahakan. Cara kerja kita
mesej-mesej yang kita sampaikan, tawaran yang kita berikan, pendirian yang kita ambil terhadap sesuatu isu, kumpulan sasar yang kita dekati, semua itu mesti dilihat semula. Kekuatan kita sebelum ini adalah jentera JR yang komited, ramai dan berdisiplin. Tetapi sudah tiba masanya untuk kita melihat kembali bagaimana kekuatan ini dapat disusun semula agar lebih berkesan. Misalnya, kita harus melatih pasukan kita untuk menggunakan teknologi dengan lebih cekap. Kita harus menggilap dan melatih para penceramah kita untuk berbahas dengan cara yang profesional dan meyakinkan. Kita harus mempunyai ikon yang bersih, yang diyakini dan mempunyai idea serta plan untuk bangsa dan negara. Semua ini memerlukan cara dan pendekatan baru. Keempat, strategi baharu komunikasi dan pengurusan media. Banyak idea dan perkara baik yang UMNO lakukan berhenti sekadar inisiatif semata-mata. Ia tidak disebarluaskan. Ia tidak menjadi gelombang yang menarik untuk disertai dan diikuti oleh netizen dan rakyat. Saya tahu ramai yang membantu untuk mempromosi UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi saya tidak mahu bersikap apologetik dan berkias-kias. Pada saya, pasukan media kita gagal. Kita gagal dalam mengatur serangan. Kita gagal untuk bertahan bila diasak. Kita gagal untuk menyampaikan kepada masyarakat siapa kita dan mengapa kita layak diberikan mandat. Kita mesti sedar, menghasilkan infografik dan dikongsikan dalam grup WhatsApp semua ketua bahagian itu bukan komunikasi berkesan. Membuat hantaran Facebook setiap hari dan meminta semua ahli dan kenalan untuk like and share, itu pun bukan komunikasi berkesan. Mengadakan talk show atau wawancara dengan menemu bual sesama kita sahaja, itu lagi bukan komunikasi berkesan. Komunikasi berkesan mesti dilakukan dengan cara yang luar biasa. Cara yang akan menggerun dan menggusarkan lawan. Cara yang akan meyakinkan orang dengan agenda kita dan meragukan lawan dengan agenda mereka sendiri. Tan Sri Pengerusi Tetap, demikianlah 4 perkara yang kami dari Pahang harap akan dapat diberikan perhatian dan diambil tindakan sewajarnya. Yang berhormat Wakil Pahang, tinggal 2 minit. Saya sangat sedar kesemua yang saya sebutkan tadi bukanlah sesuatu yang lunak untuk didengar. Andai ada yang tersinggung, ampun dan maaf jua yang saya pohon. Tetapi percayalah, tidak ada kasih dan sayang yang akan bertahan jika kejujuran dan keikhlasan tidak menjadi kelaziman. Marilah kita semua mengambil langkah berani dan radikal untuk memulakan agenda perubahan dengan cara baru, dengan cara yang belum pernah kita teroka. Harapan saya, semoga segala yang kita ikhtiarkan akan dipermudah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang diberkati. Sebelum berundur, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama mendoakan semoga semakan kehakiman yang akan didengar pada 19 Januari ini berhubung kes Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak dapat meletakkan keadilan dan kebenaran pada tempat yang sepatutnya. Kita kena ingat, ini adalah peluang terakhir bosku untuk menegakkan keadilan setelah dinafikan hak untuk menukar peguam bela
disekat untuk mengemukakan bukti-bukti baru dan dihukum oleh hakim yang ada konflik kepentingan. Pahang merayu kepada semua pihak berkuasa dan kepimpinan tertinggi parti dan kerajaan agar lakukanlah sesuatu yang benar untuk memastikan keadilan dan prinsip rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang sentiasa dijunjung tinggi. Jangan biarkan bosku keseorangan banyak jasa dan sumbangan beliau kepada parti dan negara ini. Setuju tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak UMNO Pahang, khususnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail atas ruang dan kesempatan ini. Kami di Pahang akan memastikan kecemerlangan kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang pada penggal lalu akan digandakan pada penggal ini. Dan kami di Pahang akan pastikan UMNO akan bangkit kembali dengan bermaruah di bumi Pahang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.